Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Terkuasa Masjid, Tuanku Syed Putra Jamalulai Kanga Perlis, tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan, diberi kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Terlebih dahulu tuan-tuan, saya minta maaf. Tuan-tuan tengok nota tuan-tuan hari ini dia tulis tarikh 13 November. Minggu lepas tuan-tuan kalau ikut tu kuliah kita ada. Sebab tu masjid pun ingat kata ada lah, sebab saya pun tak abang kata tangguh. Tapi subhanallah ni saya buat duk sambung mengaji di UM tu online, kemudian assignment pun banyak, tidur malam tu, kemudian pagi esok tu bangkit kan, awal hari ni tidur sat tu dia main pukul 6:20 lebih lah. Jadi tu yang jadi kuliah tak ada apa-apa pagi lepas kan. Jadi pada hari ni kita sambung tu, tajuk kita berkaitan dengan bab wasiat, iaitu tentang larangan mewasiatkan harta lebih daripada sepertiga. Cerita dia hari ni tentang kalau kita nak wasiat ni, berapa kepecahan harta kita yang dibolehkan. Dan tajuk kita ni, tak boleh kita wasiat lebih daripada sepertiga harta kita. Jadi apakah dalil, apakah hujah, sebab apa Nabi kata demikian dan sebagainya. Ini cerita tentang wasiat lah untuk minggu ni. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita wasiat ni, saya akan sentuh sikit tentang kecurangan dalam solat. Kita dah faham ni, curang ni hubungan suami isteri, hubungan betul manusia dah curang ni. Rupanya dalam solat pun ada curang ni tuan. Apa dia kecurangan dalam solat ni tuan? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bagaimana hubunganmu dengan solat? Apakah kamu selalu mendirikan solat, ataukah kamu termasuk orang yang melalaikannya? Kita ni macam mana tuan? Solat ni tiang agama. Sebab solatlah benda pertama sekali akan ditanya di akhirat kelak. Dia tak tanya kita tuan, harta kita, apa semua benda yang lain tu dia tanya juga, tapi dia hujung-hujung. Tapi yang awal sekali ni solat. Kalau solat tu clear, orang lain pun insya-Allah clear. Kalau solat pun tak, orang lain lagilah sulit tuan. Jadi kok mana pun jagalah solat. Sebab solatlah membezakan kita dengan orang kafir tuan. Kalau kata baik tuan, orang kafir ni baik lebih daripada kita tuan. Derma mereka, infak mereka, akhlak mereka lebih baik lagi. Tapi tak, kalau tak solat tuan, tak guna tuan. Kita tuan mengucap kalimah la ilaha illallah pertama, kedua mestilah solat. Boleh ikuti benda yang lain. Kita golong yang mana? Yang mendirikan solat ataupun yang melalaikan solat. Dan contoh-contoh pelalaian solat diantaranya yaitu seseorang mengerjakan solat pada waktu tertentu dan meninggalkannya di waktu tertentu. Golongan pertama ni dia solat tapi dia pilih waktu. Dia buat waktu ni, dia tinggal waktu ni. Mungkin dia Zuhur semayang, Asar semayang, Maghrib semayang, tapi mai subuh dia balok lihat. Sebab apa? Bangkit pun lewat. Kan? Kalau malam pun 2-3 pagi tak ketahuan hala lagi. Kan? Duduk muatar lagi. Mana mungkin tuan. Jadi kalau tidur tuan, kalau tidur pun bangkit pukul 10 pagi, 9 pagi. Solat subuh tak solat. Mungkin ada setengah orang subuh je solat. Zuhur solat, Asar solat, Maghrib tak solat. Sebab apa? Maghrib ni pendek. Sejam lebih tuan, lebih kurang. Kita itu kali tuan, tinggal waktu Maghrib. Jadi orang ni tak sama. Ada yang solat tertentu dan tinggal waktu tertentu. Yang kedua, seseorang mengerjakan solat di luar waktu dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i. Setengah pula orang tu solat juga, tapi dia solat apa? Luar waktu. Kalau subuh lah ni 7-5 minit, naik matahari dah tuan-tuan, solat subuh pun habis dah. Tapi tak, dia bagi apa?
pukul 9.30, 10 pagi solat juga subuh. Tapi solat apa? Bukan subuh gajah tuan. Subuh dinosaur lah. Dinosaur penggalah tuan. Nampak tuan? Jadi dia solat juga tapi luar waktu. Dengan apa? Dengan sengaja. Kalau ada sebab syar'i ke, terlena ke, terlupa ke. Ni tak, kalau terlena ni tiap-tiap subuh pukul 11 pagi orang bangkit. Tu bukan terlena dah. Memang pagi-pagi dia bangkit lewat. Dia cerita dia kukuk kita ni makan kenduri, makan kenduri Zohor tu, mai tu tidur lepas Zohor tu bangkit-bangkit, dah dekat maghrib dah. Contoh kuletih sebagainya. Tu cerita sekali-sekala gagah lah. Tapi ni mai tiap-tiap hari, itu bukan tuan. Yang ketiga, seseorang mengakhirkan solat di akhir waktu. Sebentar lagi habis waktu solat, dia baru mengerjakan solat. Jenis ketiga ni dia semayang juga. Tapi bila? Hujung waktu. Bila berlaku ni, kalau kita zaman lah ni maghrib tuan. Mai cerita drama sangat tu, 6 petang tu, 6.30 drama lagi, 7 lagi, 7.30 lagi sambung lagi. Pukul 8 tuan. Lah pula insya Allah 8.12, 8.10. Bayangkan. Kalau tunggu iklan tuan, nak masuk pukul 8 tu baru nak mula mandi, baru nak pergi semayang. Dia semayang juga, tapi semayang hujung waktu. Kalau main bola ni bagus, hujung waktu tu dia skor, menang tuan. Jadi ibadah ni hujung ni bahaya tuan. Bahkan dia boleh berdosa tuan. Bahkan tu kalau tengok balik tuan, Allah bagi nikmat Allah ni. Kalau utamakan hak Allah, Allah utamakan hak kita. Jadi kalau hak Allah pun kita main-main, kita rezeki kita pun boleh hujung-hujung. Boleh juga, tapi buah-buah hujung. Sebab apa? Kita mengakhirkan hak Allah. Atau bahkan yang lebih parah, seseorang tidak solat sama sekali. Yang keempat ni lagi parah tuan. Sebab apa? Tak semayang tu subuh tak nampak, Zuhur tak nampak, Jumaat pun tak nampak, Maghrib tak nampak, Isya tak nampak, Jumaat pun kadang-kadang, Raya pun jarang-jarang. Kacau tuan. Lagu ni tuan lagi bahaya. Kalau tuan scan My Sejahtera kat luar tu pun naik masjid. Sebab masjid Tuan Kusik Putra, mana pasar raya dekat Taman Sinar, mana ni dekat atas minyak. Dia beritahu kita koordinat kita, tamu kita berada. Tapi orang lagu ni tak tahu pergi mana, hilang ruyuk. Jadi bahaya. Jadi cerita dia kena tengok balik kita tahu mana lah ni. Solat adalah takaran iman. Sebagaimana perkataan yang menarik dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Okey, poin dia tengok, solat adalah takaran iman. Solat ni timbangan iman. Solat ni ukuran iman. Nampak tuan? Ukuran iman. Solat ni rupanya ada ukuran dia, ada timbangan dia. Iman kita tu. Kalau kita tak beriman tuan, tak solatlah kita. Kalau kita iman tuan, kadang naik turun. Saat rajin, saat malas. Itu tentang iman kita tuan. Perkataan ini dinukil oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah dalam kitab beliau Az-Zuhud. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, solat adalah takaran, timbangan. Siapa yang menunaikannya dengan sempurna, diberikan pahalanya secara sempurna. Nampak? Solat adalah takaran, timbangan, ukuran. Dia ada dia punya measurement dia tu, ukuran dia tu. Dia ada penilaian dia tuan-tuan, solat ni. Sebab kalau penilaian kita sempurna, solat kita pun sempurna. Buktinya tuan-tuan, kita belajar itu ni, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Semayang tengok siapa? Tengok Nabi semayang. Sampai Z, daripada takbir sampai bagi salam. Daripada ambil wuduk tuan-tuan sampai bagi salam tuan. Semua tu tiru Nabi tuan. Dan Nabi beritahu pula, semayang setiap orang ni tak sama. Ada yang mendapat 1/10, 1/9, 1/8, 1/6, 1/5, 1/2, 1/3 tuan. Semua ni beza tuan. Mungkin imam kita tuan, saf yang ketiga ni lebih khusyuk daripada saf yang kedua. Mungkin yang berumai masbuk tadi ni, dia lebih sempurna solat daripada orang yang main awal tuan. Tak sama tuan. Sebab tuan-tuan bila semayang, Allahu Akbar, hari ni hari Jumaat, baca surah sejadah tadi, patut panjang. Tak apalah. Lagi, hari ni tak bayar bil lagi, dia pergi melelong mata. Allahu Akbar, tak bayar hutang lagi ni, hutang padi benih, hutang racun ni, nak pergi sembok harum manis ke, ni kedai ni tak pergi tengok lagi, stok sampai lagi. Dia macam-macam tuan. Semayang juga semua tadi, tapi macam-macam tuan, kita tak tahu.
Tuan-tuan, semayang pun dia ada timbangan dia ada ukuran dia. Pahala mungkin 27 pahala, kali ganda, kali lipat. Tapi setiap orang tak sama, tuan. Jadi semayang ni ada takaran dia, dia ada timbangan dia, dia ada ukuran dia, tuan. Sedangkan siapa yang mengurangi takaran solat, timbangan solat dia kurangi, baik itu dengan cara seperti mengakhirkan waktu solat, ataupun kadang solat kadang tidak, ataupun tidak solat sama sekali, ataupun solatnya tidak khusyuk. Asal tu kalau ikut tu, kalau kita bermarkah lah 100% perfect, sempurna. Tapi dengan solat tadi dia bilang kurang. Sebab apa? Macam-macam tadi. Solat juga hujung waktu, solat juga kan akhir-akhir, solat juga waktu lain pula, solat juga jadi macam-macam cerita dia. Jadi ada setengah yang tak solat langsung, solat juga tapi tak khusyuk. Semua tu main peranan, tuan. Maka sungguh engkau telah tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan terhadap orang-orang yang mengurangi takaran pada surat Al-Mutaffifin. Apa? Dalam surat Al-Mutaffifin ni Allah sebut tentang orang yang kurang timbangan, kurang ukuran, kurang dia punya kiraan dalam perniagaan, tuan. Allah pada surah Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan kecurangan pada takaran dan timbangan. Yang pertama sekali surah Al-Mutaffifin ayat 1, neraka wail bagi orang yang melakukan kecurangan pada timbangan takaran dia. Beli gula sekilo, dia timbang-timbang 950 gram, kurang 50 gram. Beli buah apa-apa, langsat ke, buah rayan ke, harga 3 kilo. Dia kurang apa? Dia kurang timbangan kurang timbangan dia, bawa-bawa ke sebagainya. Ataupun sebagainya. Jadi tuan-tuan, semua ni main kira, tuan. Itu tentang perniagaan. Tapi rupanya solat pun ulama-ulama pun dia ada sebut, tuan. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab As-Salah, perkataan Imam Malik. Dikatakan pada setiap sesuatu ada kesempurnaan dan ada pengurangan. Setiap benda ni dia ada sempurna dia, dia ada pengurangan dia. Tak kiralah macam-macam benda. Dia ada sempurnanya, dia ada pengurangan dia. Jika Allah telah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan di dalam harta, di dalam jual beli, maka bagaimanakah ancaman Allah bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan sholat? Hati-hati, jangan sampai seseorang meremehkan sholat selama hidupnya, karena diancam wail oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya, tuan. Jadi kita cerita dia, solat kita pun kena berhati-hati. Apa saja, kita rasa dalam berniaga saja, timbangan dalam perniagaan sebagainya. Rupanya tuan, dalam solat pun ada kiraan-kiraan dia, kesempurnaan solat. Buktinya apa Nabi kata? Sempurnanya solat ni macam mana? Tengok wuduk dia. Cincai ke, halal balai ke, elok ke, sempurna ke. Wuduk pun dah dikira dah. Semayang kita pula, galik tak galik. Kan? Fawailul musallin, tuan. Celaka dah bagi orang yang solat. Solat pun celaka, tuan. Bayangkan, solat pun celaka lagi. Tambah lagi tak solat. Sebab apa? Solat dia patuk-patuk ayam, solat dia galik, solat dia tak khusyuk, solat dia main-main. Nampak, tuan? Semua ni kita tengok balik, tuan. Jadi kita ni tak mana lah ni. Okey, kita pilih lagi, tuan. Ni tajuk kita 2 minggu lepas. Ulang kaji haram hukumnya merosakkan hubungan orang lain. Cerita dia, kita kacau hubungan orang lain, kita porak-perandakan, kita kucai, ataupun kita bagi kalut, atau kita bagi porak-peranda. Dia apa cerita tentang orang yang merosakkan hubungan orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hindarilah perbuatan yang merosakkan hubungan orang lain. Ini cerita dia, jangan kita ni menyebabkan hubungan orang yang elok-elok ni jadi masalah. Kita merosakkan hubungan orang. Kerana hal itu termasuk haliqah, perosak agama, pencukur agama. Jadi haliqah ni orang yang jenis duk kacau orang duk elok-elok, dia pi sabung, duk pi batu api lagi. Orang duk bergaduh, dua orang ni dia pi kucai lagi, pi bagi semarak lagi kebencian. Jangan, tuan. Sepatutnya kita lah kena mendamaikan, kita lah kena menyatukan. Sebab apa? Kalau kita tengok balik dalam dalil lain, pahala puasa bagus, pahala solat bagus, pahala sebagainya, benda lain banyak, tuan. Tapi kalau kita mendamaikan orang, tuan, lebih baik lagi, tuan. Jadi kita ada, kalau ada orang bergaduh, kita lah jadi pendamai dia. Ni tajuk 2 minggu lepas.
Okey, tapi lagi tuan, sebelum nak pergi ke bab wasiat sepertiga ni, apakah warisan ataupun peninggalan Rasulullah SAW pada kita? Apakah wasiat Nabi pada kita, tuan? إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Betapa banyak orang berpikir bahwa ketika disebutkan kata warisan, mereka hanya berpikir bahwa warisan adalah harta, materi duniawi. Kita lah kalau sebut warisan ni, wasiat ni, harta ni, nak tinggal ni apa dia? Mesti duit, mesti mat, mesti harta ni tanah ke, bendang ke, rumah kedai ke, rumah sewa ke. Sebab apa? Harta. Itu kita anggap sesuatu yang merupakan materi untuk dibagi. Tapi tidak demikian dengan makna warisan yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi harta yang Nabi sebut ni, warisan Nabi sebut ni, peninggalan Nabi ni bukan jenis duit, materi ataupun apa tu harta benda ni. Apa yang Nabi maksudkan, tuan? Dan dipahami dengan baik oleh para sahabat. Persis sebagaimana yang pernah disabdakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warathatul ilm, faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir." Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, para ulama adalah para pewaris Nabi. Nampak? Yang pertama sekali poin, al-ulama ni warasatul anbiya. Ulama ni waris para nabi. Sebab tu ulama ni dia mesti sampaikan ilmu apa yang sebiji Nabi sampai. Tak lebih sikit pun, tak kurang sikit pun. Semacam mana Nabi bawa, itulah yang sampai pada orang. Tak lajak, tak kurang. Nampak? Tak tambah, tak berkurangan. Sama seperti mana yang Nabi sebut. Itu baru ulama warasatul anbiya. Kalau ulama warasatul anbiya ni, dia tambah kono, dia kurang tani, ish tengok ni jemaah aku luai ni ish tak mampu ni, dia kurang tani pula, ini nampak nak bagi turbo sikit, boost sikit, dia tambah tentu. Dah agama bukan lagu tu. Nabi kata apa? Al ulama ni warasatul anbiya. Dia mesti waris Nabi. Seperti mana Nabi bawa, itulah kita. Semayang Nabi macam mana, itu yang kita buat lah. Puasa Nabi macam mana, itu kita buat lah. Haji Nabi, umrah Nabi, ibadah Nabi, muamalat Nabi, semua ni sebiji macam mana Nabi bawa, tuan. Itu yang pertama. Sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa dinar emas ataupun dirham perak. Nabi abang awal dah. Nabi ni apa tu anbiya ni tak tinggalkan kita ni apa? Duit, harta, emas ke, perak ke, ringgit ke, dirham ke, dolar ke, bat ke, apa ke. Bukan duit, tuan. Bukan harta Nabi tinggal. Sesungguhnya yang mereka wariskan adalah ilmu. Nabi tinggal apa? Ilmu, tuan. Sebab ilmu lah kita lah di sini, tuan. Sebab ilmu, tuan, mengangkat darjat satu kaum dengan ilmu, tuan. Kalau tak ada ilmu, tuan, kita berada di bawah, tuan. Di Malaysia ni pun berada sebab apa? Ilmu dia apa? Kita tekankan ilmu, tuan. Dengan ilmu tu, tuan, duit orang tinggal, habis. Tapi ilmu bila ada, tuan, dia boleh berkembang. Boleh hidup tak mana pun bila ada ilmu. Tak ada duit pun, ilmu. Kita boleh reka macam-macam. Boleh buat macam-macam tanpa duit, tuan. Dengan ilmu pula, kita boleh jana duit, tuan. Kalau bagi duit saja, harta saja, ilmu tak ada, habis lagu tu, tuan. Bahkan negatif lagi, tuan. Jadi, syaitan dia kena berilmu. Ibadah pun sama, kena berilmu dan beramal. Dan itu, tuan. Barang siapa yang mendapatkan warisan tersebut, sungguh ia akan mendapatkan jatah warisan yang banyak. Dengan ilmu tadi, dapat ilmu, tuan, dia akan dapat untung yang banyak, warisan yang banyak. Sama kita pun, anak-anak kita pun, kita tinggal ilmu kat mereka. Hantar mengaji, bagi pandai, tuan. Nanti kalau kita pun, bila besar nanti, pandai-pandai lah mereka cari harta mereka. Dengan kerja mereka, dengan ilmu mereka tu, boleh naik. Mereka bawa pergi mana-mana. Kata tu, dunia pun beza, tuan. Lepas SPM, berapa gaji? RM1,000 kata. Lepas apa diploma, RM1,300 katalah. Lepas ijazah, RM1,800 gaji mula. Lepas master, berapa? RM2,000. Ada doktor pula PhD, RM2,500, RM2,300 starting gaji. Dunia pun letak beza dah, tuan. Tambah lagi, tuan, kita ni, tuan, ilmu ni Allah angkat darjat satu kaum dengan ilmu, tuan. Dia ilmu penting, tuan. Jadi ilmu yang bermakna lah, ilmu yang bermanfaat.
Maka saudara-saudariku, berpikirlah lebih luas lagi bahwa ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ternyata beliau telah jauh meninggalkan kita. Beliau telah jauh-jauh hari mempersiapkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh umat, warisan. Dan warisan itu tidak akan habis seperti habis warisan berupa harta. Tetapi warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah warisan berupa ilmu agama. Firman-firman Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keduanya dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa diikat tuan. Ilmu tadi apa dia? Qala Allah, qala Rasul. Dan seperti mana yang dipahami oleh pahaman para sahabat-sahabat salafus soleh. Sebab itu kita ikat tuan. Kalau kita kata ilmu tuan, Islam, ramai orang diklaim Islam lah ni. Ayah Pin, dia kata Islam. Mai Tuhan Harun, Islam. Mai Syiah, kami pun Islam juga. Tak, dia tak ikat tuan. Dia mesti mana sesuai dengan pahaman para salafus soleh. Sahabat tuan. Macam mana mereka terima agama ni? Kan? Turun ayat ni ketika perang, ketika ni sebagainya. Dia tahu sebab apa urut cerita dia tentang arahan-arahan tu. Sebab apa mereka hidup zaman Nabi. Dia tahu. Dia lihat Nabi semayang, Nabi puasa, Nabi berperang, Nabi menguruskan negara, urus keluarga. Semua tu mereka faham, dia betul-betul tengok kan? Jadi kita pun mesti balik pada pahaman yang awal tu. Yang mana Nabi kata clear. Khairukum, betul-betul kata ni, khairun nasi qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Sebaik-baik umat ni zaman aku, zaman sahabat. Kemudian selepasnya tabi'i, dan selepasnya tabi'ut tabi'i. Jadi inilah 3 kurun yang terbaik Nabi kata. Contohilah mereka tuan. Okey, tapi lagi tuan, tajuk kita hari ni. Larangan mewasiatkan harta lebih daripada sepertiga. Cerita dia tadi ni harta Nabi bagi tahu ilmu. Al-Quran dan sunnah sebagainya. Cuma kalau kita ni ada harta banyak pula, kan, bendang lah, tanah lah, kebun lah, rumah sewa lah sebagainya, macam mana nak mengurusnya? Kita nak mewasiatkan ni, kan, wasiat ni apa dia? Sebelum mati kita bagi dah wasiat ni kepada sesiapa. Contohnya, kan, dia ada 3 tu kan. Hibah ni hadiah. Sebelum kita mati, kita hadiah dah harta tu dekat siapa-siapa. Contohnya Bang Long dapat rumah sewa kat Kangang, Bang Cik dapat kebun dekat mana? Dekat sana. Ni Bang Ah pula dapat rumah apa? Ni apa dia? Rumah kedai ke apa ke? Dia bagi hadiah awal. Contoh tu hibah. Wasiat ni dia beritahu awal. Bila mati saja si pewasiat tu baru berjalan benda tu. Kepada siapa dia bagi wasiat tu. Yang ketiga pula apa panggil apa tu faraid. Faraid ni memang Allah tetapkan dah. Mati ayah, anak lelaki dah macam mana pecahan, perempuan berapa, isteri dapat berapa, mak ayah 1/6 ke berapa ke, 1/4 ke, 1 ke berapa ke. Dia ada kiraan-kiraan dia. Itu faraid. Jadi ada 3 benda tuan. Cuma tajuk kita hari ini larangan mewasiatkan harta lebih sepertiga. Apa dia tuan? Dalil dia tuan hadis Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Sa'ad ni orang kaya tuan. Itu dia kata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku? Apa tu? Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia orang yang banyak harta. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak wasiat harta semua ni yang aku ada ni. Kalau ikut kita baguslah semangat dia ni. Dia nak wasiatkan semua harta yang dia ada ni. Apa Nabi jawab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Tak boleh bagi seluruh harta, semua harta. Aku bertanya lagi, kalau tak boleh tadi ni, separuh boleh tak? Separuh. Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh. Separuh pun tak boleh. Kemudian aku bertanya lagi, sepertiga. Kalau satu semua tak boleh, separuh. Penuh pun tak boleh, separuh pun tak boleh. Sepertiga macam mana? Nabi jawab, sepertiga boleh. Sepertiga boleh. Sepertiga itu pun banyak. Nabi sebut pula, sepertiga itu pun banyak. Dan cerita dia, kalau kita ada harta banyak tuan, berapa maksimum kita boleh bagi wasiat? Sepertiga saja. Kalau ada 1,000, 30,000 lebih sikit, itu maksimum untuk bagi wasiat. Ada 1,000,000, 300,000 lebih sikit, itu yang boleh bagi wasiat. Ada RM10, RM3 lebih. Dia tak ada lah kata wasiat RM10. RM10 itu kena mau wasiat. Ni mat ayah nak wasiat ni. Apa dia ayah?
tu bawah bantal tu ada RM10. Tu bukan wasiat, tu habaq saja ambil RM10. Orang kata wasiat ni benda yang sangat besar. Harta kan, mungkin tanah, mungkin bendang, mungkin kebun, mungkin rumah kedai, benda nilai yang sangat besar. Itu namanya wasiat. Di cerita dia maksimum berapa? 1/3. Itu pun dah banyak Nabi kata. Nabi sebut lagi, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan dalam keadaan berkurangan. Kalau kita ni kaya, bagi 100% wasiat ke orang. Tiba-tiba anak kita, ni siapa dia ni duduk bawah jabatan ni? Tu anak Pak Haji tu, orang kaya tu. Lah, pasal apa anak-anak dia duduk bawah jabatan pula ni, rumah tak ada ni. Ayah dia wasiat semua harta, tak tinggal sekupang pun kat dia. Nampak tuan? Tak boleh tuan. Sebab apa Nabi kata, jangan tinggal ahli keluarga kita ni minta-minta ke orang, pinjam duit ke orang. Sedangkan dia kaya tu ni, ayah dia harta banyak, tapi bukan lagu tu tuan. Sebab apa? Lebih baik tinggal daripada mereka ni kadang bercukupan. Cukup tuan. Kemudian dia kata lagi di sini, lebih baik daripada engkau tinggalkan dalam keadaan kekurangan sehingga terpaksa menadah tangan meminta-minta kepada orang lain. Hadis Bukhari dan Muslim. Sebab apa tuan? 1/3 tadi pun dah banyak. 2/3 tadi dia ada hak dia. Pecahan tadi lah 2/3, anak lelaki berapa bahagian, perempuan berapa bahagian, kalau ada mak berapa pula dapat, ayah berapa pula, adik-beradik sebagainya. Nampak dia ada kiraan-kiraan dia. Itu tuan. Jadi 1/3 sahaja maksimum untuk kita infakkan, kita wasiatkan. Okey, kandungan bab. Larangan mewasiatkan seluruh harta atau separuhnya atau lebih daripada 1/3. Kerana 1/3 itu pun sudah banyak. Jadi maksimumnya 1/3 saja. Kurang lebih baik lagi tuan, lebih afdal. Ulama bincang kata kalau kurang 1/3 lebih baik lagi. Okey, yang kedua pula, dianjurkan mewasiatkan kurang daripada 1/3 berdasarkan hadis sahih tadi Abdullah bin Abbas bahawa ia berkata, alangkah baik bila orang-orang mengurangi sampai 1/4. Kalau kurang pada 1/3 ni 1/4 lagi baik lagi. Sebab apa dipahami kata Nabi, 1/3 boleh dan 1/3 itu pun banyak. Lagi kurang lagi baik sebenarnya kan. Semakin sedikit dari 1/3 semakin afdal jika ahli warisnya orang fakir. Kalau dia pun duit tak banyak, nak pergi waris sampai 1/3. Jadi ahli keluarga dia pula tak cukup tuan, fakir. Jika dia ni memang orang kaya betul, 1/3 tu ya maksimum. Itu ia. Kalau tinggal berjuta-juta tak apalah 1/3. Ni tinggal pun kan 1,200 aja. Jadi tak betul lah cerita dia. Jadi cerita tengok balik atas kita tuan. Itu tentang pembagian harta tadi. At-Tirmizi berkata dalam sunannya, inilah yang dipilih oleh ahli ilmu, iaitu tidak boleh seseorang mewasiatkan hartanya lebih daripada 1/3. Sebagaimana ada ahli ilmu menganjurkan mewasiatkan harta kurang daripada 1/3 berdasarkan sabda Nabi, 1/3 itu banyak. Kita tengok nanti, kalau boleh itu maksimum 1/3. Itu maksimum. Kalau lebih kurang lagi, lebih baik lagi. Kalau wasiat ni apa dia? Mungkin nak buat sekolah, nak buat rumah, tinggal tanah, nak buat wakaf, buat berkubur ke, nak buat apa tu sebagainya. Itu contoh. Wasiat ni pula kita akan bincang minggu depan. Tak boleh bagi pada ahli waris. Anak kita, adik-adik kita sebagainya, dia mesti yang lain pada yang mana yang lain tu. Yang mana yang dapat harta tu 2/3 tu kiraan tu tak boleh. Dia mesti lain pada yang tu kita bincang tajuk minggu depan tuan. Tidak boleh merugikan ahli waris atau memudaratkan mereka. Jika seseorang mewasiatkan 1/3 hartanya, maka ahli waris tidak boleh menolaknya. Kalau orang berwasiat ni 1/3 ni harta maksimum yang tu boleh. Tapi kalau lebih pada tu tak boleh, tak terpakai. Dia mesti maksimum 1/3 saja. Kalau kurang lagi baik tuan. Wallahu alam. Ini tajuk kita hari ni. InsyaAllah dalam minggu depan kita akan sambung nanti tajuk berkaitan dengan tak boleh kita bagi harta wasiat ni kepada ahli waris. Wasiat ni tak boleh bagi pada ahli waris pula. Dia mesti bagi pada yang lain. Contohnya nak buat sekolah, nak buat dialisis ke apakah untuk manfaat untuk umum. Tak ada kena mendengar dengan keluarga dia kan. Sebab apa? Ahli keluarga dia ada hak dah dia. Ada dah kiraan-kiraan yang sepatut mereka dapat. Kalau dia pun dapat yang ni, dapat lagi warisan lagi dapat lagi wasiat lebih. Tu hidup gaduh tu.
abang dapat dah harta, adik dapat dah. Yang balong ni dah dapat harta yang tu, dapat ku atas lagi pula, double. Nampak tuan? Dia gaduh pula. Dia cerita dia maksimum sepertiga, tak kena mengena dengan ahli waris sebenarnya. Allah Alam kita bincang minggu depan ni macam mana cerita dia. Berapa pecahan ayah bapa, mak bapa, laki macam mana, perempuan macam mana, sebab apa kurang, sebab apa ni kita akan sentuh lah. Tapi dalam bab-bab ni tuan-tuan, kalau tuan nak tanya yang lebih mahir, Ustaz Yasmin tu mengajar ni tuan-tuan ni. Dia dalam bidang apa tu ni lah, harta ni, warisan, pembahagian, faraid, dia mahir. Dan dia pun merupakan ahli jurukuasa betul maib tuan, bahagian apa tu pusaka harta ni tuan. Dan wallahu alam. Ada tuan nak tanya apa tuan untuk tajuk kita hari ni? Cerita dia maksimum untuk kita wasiat 1/3. 2/3 lagi tu ada hak-hak untuk ahli keluarga dah tuan. Dan wallahu alam. Kenapa saya berhenti dekat ni tuan, insya-Allah kita sambung pula pada minggu depan. Ada tuan nak tanya tuan? Ya, salam. Ya, sila cikgu. Ya. 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 Okey. Okey, terima kasih. Cikgu tanya. Macam mana kita wasiat ni nak perlu bagi tahu dah ahli keluarga ni tentang kita bagi dekat siapa-siapa sebagainya. Cerita dia sepatutnya kena bagi tahu. Sebab apa? Kita kena beritahu lah awal tu siapa dia. Kalau tak, lepas kita meninggal, mereka duk gaduh pula. Mereka duk bertelagah pula. Sebab kita tujuan kita nak bagi clear. Kita bagi, kita tak ada nanti, harta nanti, ni kita punya, nak bagi wasiat kat siapa. Kita punya hala kita. Dan ahli keluarga pula dapat bahagian-bahagian sebagainya. Kita nak cantik kan, lagu tu. Jadi kalau mak ayah dia tu yang nak meninggal tu wasiat tak bagi tahu, sekali lagi dia gaduh kan. Tak clear lah. Tak mencapai apa yang dimaksudkan. Wasiat ni nak bagi clear. Sebab Nabi kata 1/3 saja maksimum. Andai kata ayah dia bagi banyak, 2/3 baru waris tadi dia boleh ambil hak mereka balik. Jadi tak sah untuk 1/3 lebih tu. Jadi maksimum 1/3, lebihan tu dia kena bagi balik kepada ahli waris yang lain. Jadi cerita dia kena bagi clear lah. Kita sebab kita nak meninggal pun dalam keadaan elok kan. Ni tak guna ada harta banyak gaduh pula adik-beradik. Tak mahu kan. Kita mau transparent, clear kita. Yang kita hidup, yang kita nak meninggal pun clear, yang ditinggal pun clear kan. Dan Allah betul tuan. Harta ni kalau boleh tuan, ada harta. Tinggal ilmu tadi tu. Sebab Nabi pesan tadi, tinggal ilmu. Dia tinggal ilmu tak ada masalah. Hang pandai nanti, hang ngaji, carilah harta hang sendiri. Tak gaduh dah, clear. Jadi bila yang ada lah ni, harta banyak. Yang anak-anak pula tak berilmu. Kalau anak berilmu, tak jadi macam tadi. Dia kena clear. Ni anak yang tak berilmu tadi, sebab tu kena ada ilmu kan. Apa-apa pun ilmu. Harta ya kena tinggal dalam keadaan cukup. Sebab Nabi Abang pula tadi jangan tinggal dalam keadaan meminta-minta, beri bercukupan kepada mereka. Dan Allah alam kan. Ada tanya lagi? Ya. Okey, hibah. Okey, hadiah. Okey. Macam mana kan? Okey, terima kasih. Okey, dia ada dalil ni, cerita ni panjang sikit lah. Hibah ni bukan tengok balik ulama bincang. Kalau bagi hibah ni, bagi semua. Kalau katalah bagi awal tu hadiah, balon dapat kereta. Yang ni dapat apa? Semua dapat. Sebelum kata hadiah tu, mesti semua dapat. Tak boleh sayang kat balon, bangok, banci. Ni balon ni duduk KL, tak boleh balik pun. Banci ni dia jaga ni, kita bagi kat banci lah. Dia tak boleh tu. Dia mesti, kalau nak bagi semua. Cerita dia. Clear. Kalau nak bagi hibah tu, tiap-tiap orang dapat. Balon, banci, bangok ni, semua dapat. Baru clear. Ni dia bagi hibah pula, dia pilih kasih. Nampak? Tu pun dah tak beradil dah. Tak berlaku adil dah. Sebab dia panjang lah dalam bab ni. Sebab ada disebut kata, kalau nak bagi semua. Dapat. Tu nilai yang lebih kurang sama lah. Puas hati. Yang ni dapat berapa? Serelung 50,000. Yang ni pentinggal kereta pun harga tu lah juga lebih kurang. Ni pula bagi apa? Rumah tu. Ni bagi apa? Contoh. Hibah tu. Dalam bab harta ni banyak cerita lah. Cerita dia kena bagi clear. Kalau bagi pilih kasih tu, memang dia akan sangkut nanti. Jadi tak clear. Lepas tu kena ada ilmu dalam bab tu. Tak boleh dia apa tu pilih kasih. Kan? Kalau nak bagi, kena bagi tahu. Semua pun akan setuju lah. Kita bincang minggu depan nanti. Contoh dalam bab faraid nanti, dalam bab waris ni, rumah katalah dah bagi semua harta ni,
ada rumah seketul. Rumah ni kalau ikut ni dia kena bagi semua faraid. Nilai rumah kata 100,000, tanah 50,000, 150,000. Anak 3 orang, 2/3, 1/3 ke apa pecahan contohnya, dia kena bagi contoh. Tiba-tiba rumah kita ni kita bagi kat adik kita kot. Adik kita ni duduk dengan ayah kita dulu ni. Kita pun duduk Kuala Lumpur, duduk Johor. Nak balik raya nak duduk rumah dengan adik kita ni. Kita bagilah kat adik kita ni. Semua setuju contohnya. Baru boleh. Tapi kalau semua tak setuju, tak jadi juga, dia kena pecah rumah tu tuan. Sebab dia ada dalil, dia cerita nanti. Berapa pecahan, macam mana sebagainya. Dia panjang lagi lah. So, secara umumnya betul hibah ni dia apa tu dia kena adil lah, dia kena ni. Ya. Ya. Baik. Ya. Ya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Soalan tu okey, kita dah belajar itu kan. Ada satu cerita tu kita belajar itu ni. Mai seorang ni apa tu si ayah ni dia bagi hadiah dekat anak dia. Kan? Kemudian si mak ni tak setuju. Kalau betul nak bagi hadiah kat anak aku ni, pergi jumpa Nabi dulu. Kemudian dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku nak bagi hadiah kat anak aku ni. Sekian. Lepas tu isteri aku marah kat aku. So jumpa engkau dulu. Lepas tu Nabi tanya, engkau bagi tak kat anak lain? Tak bagi pun. Kalau lagu tu, pulangkan balik. Ambil balik hadiah tadi. Nampak tu dalil kata tadi. Kalau nak bagi hadiah anak, semua anak bagi dapat semua. Kalau tak mau bagi, jangan bagi lagi. Tunggu sah. Kumpul-kumpul, oh bawa ada, semua boleh. Oh bagi. Nampak tu dalil dia. Sebab apa? Tak berlaku adil tadi. Sebab kalau ikut balik, dalam kisah tu, dia ni isteri nombor 2. Anak nombor 1, isteri yang kedua. Dia bagi hadiah kat dia ni. Tak, dia kata bagi semua. Kalau tak bagi, ambil balik kamu apa? Harta kamu tadi, hadiah kamu tadi. Nampak? Okey. Ni cerita ni bab dia panjang ni. Saya pun tak orang mahir sangatlah bab harta dia. Tapi cerita dia ada faraid dia bidang dia lah. Kiraan-kiraan dia. Tapi cerita dia lagu tu lah. Umumnya harta tu dia mesti sama. Dia ada hak-hak dia. Kan? Betul kan? Kalau kahwin ni kita beritahu lah. Ada ni adik baru ni, ada kakak baru ke apa. Contoh, itu cerita kita nak clear dunia hidayah dia tadi. Beri clear. Dan Allah alam. Cuma memang kita tak perlu minta izin. Cerita dia itu. Tapi kena beritahu lah. Dah tinggal ni, dah berkeluarga, faraid sebagainya. Tak meninggal, ada 3 bini rupanya. Itu baru terkejut. Kan? Tak betul lah cerita dia. Cerita dia kena tengok balik timbang antara kan. Dan bab tu kita sembah lain kan. Poligami kat pernikahan kahwin. Abang-abang kat sini lebih pandai kot. Adik-adik ni pun tak mula lagi. Lawak tuan, minta maaf. Saya rasa dekat untuk ini kan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.